Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu lagi sebagai sambungan kepada apa yang saya ucapkan ataupun apa yang saya sebut pada kuliah kita yang lepas berkaitan dengan tazkiyatun nafs, iaitu membersihkan jiwa kita, yang merupakan salah satu daripada tuntutan dalam agama ini. Tuntutan dalam agama ini, dan tuntutan itu disebut oleh Allah di atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, bangkitkan wa ba'ath fihim rasul yang mengajar kepada manusia ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, serta membersihkan diri. Bersih yang pertama sekali dalam hati manusia ini itu bersih daripada syirik. Itu yang pertama sekali. Dan kita telah sebut pada kuliah kita yang lepas, pembersihan jiwa manusia ini hendaklah diatur pada jalan yang betul. Sebab jalan untuk bersih diri ini telah pun ada. Tak perlu pada cara yang baru, dan tak perlu kepada ibadah-ibadah yang tertentu yang tidak ada dalam hadis Nabi daripada petunjuk Nabi SAW. Sebab cara untuk membersihkan diri ini telah pun sedia ada disebut dalam hadis Nabi dan dalam Al-Quran sendiri pun. Oleh kerana itu, pada malam ini saya dah order kitab ni tapi tertinggal. Sebab saya mari daripada Thailand tu, adalah kitab ni. Itu bahasa Arab dia Ashru Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, 10 prinsip menyucikan jiwa, karangan Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, salah seorang daripada ulama Saudi. Jadi kita baca kitab ni kerana di luar sana banyak lagi kitab Tazkiyatun Nafs yang lain. Tapi bagi saya kitab ni mudah dipelajari, mudah difahami di peringkat kita ini. Ibn Taymiyah pun ada sebut kitab dia, Ibn Qayyim pun ada sebut kitab Tazkiyatun Nafs, Imam Ghazali pun ada sebut, dan ulama-ulama yang lain, Imam Ibn Qayyim. Tetapi Tazkiyatun Nafs yang direngkaskan oleh Abdul Muhsin Al-Badri daripada semua kitab-kitab tersebut. Semua kitab-kitab Tazkiyatun Nafs itu dikumpulkan. Bila dikumpulkan, menjadilah satu qawaid, kaedah. Jadi saya dah post pada start tu dalam grup tuan-tuan, dah ada dah kan PDF dia, ada tengok dalam grup tu. Jadi dia ada dua. Kalau kita tengok, satu bahasa Arab, satu bahasa Melayu. Dua bahasa lah maknanya kitab kita ni. Menarik kerana ada terjemahan-terjemahan yang tidak sampai kepada matlamat dia tu. Sebab terjemahan ini dia tidak sama dengan bahasa asal. Bahasa asal
Macam Al-Quran lah. Al-Quran yang diterjemahkan tidak sama dengan bahasa yang asal itu sendiri. Kerana bahasa asal tu yang kita gali, yang kita ambil, yang kita nak buat kira ni daripada bahasa yang asal itu. Dan bahasa Arab pun begitulah. Ada bahasa yang asal dia yang perlu kepada penterjemahan dan huraian yang lebih lagi mendalam nak banding dengan terjemahan yang dibuat ini. Alhamdulillah ada ustaz-ustaz kita yang terjemah benda ni daripada pustaka ilmu salaf. Ustaz-ustaz kita yang terjemah benda ni, dan cetakan ini cetakan yang baik lah. Cetakan yang baik. Penterjemah dia ustaz kita nama Ustaz Fashhan bin Ahmad Zaidi, dan juga semakkan terjemah dia Ustaz Muhammad Afiq, seorang pelajar Maulana Asri dari mengaji di Universiti Riyadh di Saudi. Jadi dia lah banyaklah terjemah karya pustaka ilmu salaf ni, usul sunnah, yang dia terjemah dua bahasa. Sebelah ni bahasa Arab, sebelah ni bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan, yang saya post dalam grup tuan-tuan tu adalah dua bahasa tu sama je, dua-dua tu. Cuma yang tu bahasa Melayu, yang tu bahasa Arab. Yang tu bahasa Melayu, yang tu bahasa Arab. Baik. Prinsip kepada penyucian jiwa ini, kalau kita tengok, saya ringkaskan dia punya muqaddimah dia dalam ni, sebab muqaddimah ni saya dah sebut pada kuliah kita yang awal lagi, bahawa tazkiyatun nafs mesti berdiri di atas beberapa prinsip berdasar kepada ayat qad aflaha man zakkaha, berjayalah manusia yang membersihkan nafsu dia. Baik. Prinsip yang pertama sekali untuk menegakkan tazkiyatun nafs iaitu at-tauhidu aslu ma tazku bihi nufus. Tauhid adalah asas kepada penyucian jiwa seseorang itu. Bermakna membersihkan diri seseorang mestilah membersihkan dengan tauhid. Apa makna tauhid ni? Tauhid ni kalau kita sebut makna dia mengesakan Allah Ta'ala. Mengesakan Allah. Jadi tauhid itu sendiri disebut oleh Allah dalam Al-Quran secara berulang-ulang, sebagaimana yang telah kita belajar lah. Tentang khaliqiyah, penciptaan Allah, tentang rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang akhirat. Itu perkara yang ada kena mengena dengan tauhid. Ada kena mengena dengan tauhid. Dan tauhid ini perkara yang penting, yang menentukan seseorang itu ke syurga ataupun ke neraka, berdasar kepada tauhid itu sendiri. Jadi nak bina apa ni, tazkiyatun nafs, nak bina kita punya penyucian jiwa, mesti di atas tauhid. Dalam arti kata yang lain, kalau tauhid bermasalah, penyucian jiwa dia itu juga bermasalah. Dia akan pergi kepada falsafah. Dia akan pergi kepada falsafah, cara nak menenangkan jiwa, nak membersihkan jiwa. Dia tidak pergi kepada tauhid. Dia tak pergi pada tauhid. Tauhid yang paling besar sekali iaitu, kalau kita tengok dalam rukun iman kita, ada tu'minu khairihi wa syarrihi min Allah. Percaya baik dan buruk itu mari daripada Allah Ta'ala. Itu tauhid. Dan orang yang boleh mempercayai baik dan buruk itu mari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang yang betul-betul jiwa dia tenang apabila datang sahaja masalah yang akan menimpa dia, sama ada yang telah menimpa ataupun yang akan datang pada dia. Itu yang kita perlu dalam tazkiyatun nafs, dan tidak cepat berputus asa. Jadi membersihkan jiwa itu tidak akan dapat dilaksanakan sekali-kali oleh seseorang apabila seseorang itu tidak mentauhidkan Allah dengan betul. Baik, kita baca ikut Arab dia. Inna at-tauhida huwa al-ghayatu allati min ajliha khalaqana Allah azza wa jalla wa awjadana kama qala subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa huwa aidan محور دعوة الأنبياء والرسول
Kama qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Baik. Inna tauhida, kita boleh baca dia terjemahan itu. Dia kata tauhid adalah tujuan. Inna tauhid huwal ghayah. Ghayah makna tujuan. Tujuan yang utama, itu makna ghayah. Yang menjadi sebab penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mewujudkan kita dan menciptakan kita. Kerana Allah Taala tidak ciptakan kita melainkan untuk mentauhidkan dia. Kerana itu Allah Taala cukup marah pada orang syirik. Syirik disebut sebagai zulmin azim, kezaliman yang besar. Kerana syirik ini orang panggil syirik ini adalah satu perkara yang betul-betul keji. Betul-betul Tuhan marah. Sehingga tidak diampun dosa orang yang syirik kalau tidak minta ampun dengan Allah Taala. Bermakna kalau dia mati dalam keadaan dosa-dosa yang lain, mungkin Allah Taala boleh ampun dia dengan rahmat kepada Allah Taala. Tapi dengan syirik pada Allah, minta maaf Tuhan tak ampun. Kecuali matilah keadaan bertaubat. Matilah keadaan bertaubat dengan taubat yang sebenarnya daripada syirik. Dan syaitan akan mengganggu manusia sampai jadi syirik. Kerana itu tujuan penciptaan Allah Ta'ala, itu mengabdikan diri pada Allah. Abdullah lawan dia aduwallah. Hamba Allah lawan dia musuh Allah. Aduwallah makna musuh Allah Ta'ala. Siapa yang menjadi musuh Allah? Yang utama sekali Allah Ta'ala isytihar, inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa. Inna syaitan kepada kamu aduwun, musuh. Fattakhiduhu aduwa, kamu kena ambil dia sebagai musuh, bukan sebagai teman. Siapa dia teman daripada syaitan? Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang membazir ini merupakan boros, sikap boros ini merupakan saudara kepada syaitan. Dan banyak lagi lah hadis-hadis Nabi berkenaan dengan saudara kepada syaitan ini. Jadi dalam bab ini Allah Ta'ala menjadikan kita untuk mentauhidkan Allah. Allah Ta'ala tidak redha kalau kita mati dalam keadaan tidak muslimun, tidak menyerah diri pada Allah, yang ini mentauhidkan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu berada pada golongan yang muslimun, yang betul-betul menyerah diri pada Allah Ta'ala. Karena itu Allah Ta'ala ingatkan di sini tujuan dia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'bud. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini sebagai liya'buduna, untuk menjadi hamba kepada aku. Liya'budun ini diucap oleh kita tiap-tiap kali kita salat. Iyyaka na'budu. Hanya kamu ya Allah aku sanggup jadi hamba. Dan nak jadi hamba Allah ke hamba syaitan, hamba taghut, Maulana kita dah ajar dah. Dia disebut dalam surah Az-Zumar sebagai huraian kepada iyyaka na'budu. Maknanya kalau seseorang itu nak tahu hakikat sebenar, tazkiyatun nafs, dia kena memahami apa dia iyyaka na'budu. Dengan sendiri dia kena mengaji surah Az-Zumar. Ada rekod yang telah pun kita rekod, guru kita mengajar tu, kita dengar benda tu. Untuk capai matlamat sebenar tazkiyatun nafs, mesti faham nak jadi hamba Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri disebut sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdih. Nabi Isa AS, ucapan mula-mula dia apabila dia boleh bercakap, diizinkan oleh Allah masa kecil lagi, fa asyarat ilaih. Apabila Maryam tunjuk pada dia, orang tanya mari mana anak ni, Maryam tunjuk pada budak tu. Maryam tidak diperintahkan bercakap. Fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kaum dia kata macam mana budak atas buayan ni boleh bercakap, budak kecil lagi. Bercakap dengan Nabi Isa, inni abdullah, aku hamba Allah. Aku hamba Allah. Ataniyal kitab, diberi kepada aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah Ta'ala jadikan aku sebagai seorang nabi. Disebut lagi lah ayat fabashshir ibad, beri berita gembira kepada hamba-Ku. Disebutlah surah Az-Zumar, kul ya ibadi. Betul tak?
ya ibadi, wahai hambaku. Jadi nak tahu iyyaka na'budu, nak tahu betul-betul orang yang kenal iyyaka na'budu ni, orang yang betul-betul memahami tujuan penciptaan dia di atas muka bumi, barulah capai matlamat tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aidan, dia kata, dan begitu juga mihwaru da'watil anbiya'i war rasul, dia juga merupakan mihwar ni maknanya tema dakwah, da'watul anbiya, dakwah para nabi dan juga para rasul, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad, dan demi sesungguhnya, ba'athna, kami bangkitkan, fi kulli ummatir rasul, kami utuskan dalam kalangan tiap-tiap seorang rasul dengan memerintahkan supaya ani'budullah wajtanibut taghut. Maknanya semua nabi-nabi bermula daripada zaman dakwah Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon orang supaya jadi hamba Allah, menyeru manusia jadi hamba Allah. Maknanya kalau orang tak faham berkata iyyaka na'budu tu tak sampailah dia. Bila dia sebut hamba Allah, dia sebut juga adu Allah. Siapa dia adu Allah? Taghut. Taghut kena buat macam mana? Ijtanibu, kena jauhkan taghut. Bagaimana Nabi sebut? Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang besar, Nabi kata. Ijtanibu maknanya jauhkan. Wajtanibut taghut, kena jauh. Jauh di sini makna kita tidak akan jauh benda yang kita tidak kenal. Betul tak? Kita tak jauh benda kita tak kenal. Jauh ni bila benda kita kenal. Contoh kita kata jangan berkawan dengan dia tu. Dia tu macam ni macam, kita tak kenal siapa dia. Sebab tu kita berkawan. Bismillah. Kalau kita kenal siapa dia, kita tak berkawan dengan dia. Kita akan jauhkan diri pada dia sebab kita kenal dia. Itu makna jauhkan. Jauh tu kena kenal. Jadi Allah Ta'ala ni, dia memperkenalkan Nabi tu siapa, dia memperkenal juga syaitan tu siapa dia. Dia perkenalkan syaitan. Habis Allah Ta'ala ni londeh segala tipu daya syaitan. Apa yang Nabi tak sebut, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Perkataan syaitan sama ada atas muka dunia, bisikan syaitan, waswasus syaitan, bisikan syaitan yang awal kita tak dengar, kita je dengar bisikan, tapi disebut oleh Allah Ta'ala. Jenis syaitan minal jinni wan nas, daripada jin dan juga daripada golongan manusia. Tugas syaitan, asy-syaitanu ya'idukumul faqr, syaitan ini menjanjikan kepada kamu kerugian, kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kamu kepada perkara-perkara yang jahat. Sampailah di hari akhirat disebut sebagai khutbah syaitan. Dalam surah Ibrahim, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan akan sebut benda tu di hari akhirat, bahawa janji Allah itu benar dan janji kami bohong. Mana setiap perkara itu disebut oleh syaitan. Dan Allah Ta'ala sebut syaitan daripada sekecil-kecil benda yang syaitan buat sampai sebesar-besar perkara, supaya kita kenal syaitan tu siapa, supaya kita tahu syaitan tu siapa. At-taghut di sini makna syaitan. Dan syaitan akan mengajakkan kita kepada syirik. Syirik pada Allah. Syaitan boleh buat apa saja pada kita. Satu je, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali pada hamba yang ikhlas. Nak ikhlas itulah perlu kepada tazkiyatun nafs, perlu pada pembersihan jiwa. Mana mungkin seorang itu mengatakan dia ikhlas di dalam keadaan dia tidak kenal Allah Ta'ala, tidak kenal syaitan. Akan marilah, akan mari godaan-godaan sebab kita tak kenal dia. Bila kita kenal betul, kita tahu dia siapa dia. Dia mari bisik kepada kita macam mana kita nak buat. Dia mari usik kita macam mana kita nak buat. Sebab apa? Sebab kita tahu dia siapa. Kita tahu dia siapa. Kita tahu dia siapa tu sebab Allah Ta'ala sebut pada kita melalui lisan Nabi SAW. Tiba-tiba kita tidak ambil jalan Nabi untuk mengetahui syaitan. Syaitan tipu kita. Oleh kerana itu, kalau kita baca zikir-zikir yang Nabi baca, malaikat jaga kita. Tapi kalau kita baca zikir-zikir yang tidak dibaca oleh Nabi SAW, syaitan jaga kita. Walaupun benda tu nama zikir, tapi direka oleh manusia, syaitan yang jaga kita, jin yang jaga kita. Tu yang kita kata orang tarekat hebat-hebat boleh terbang lah macam-macam. Nah, sebab dia guna jin. Boleh terbang lah, boleh
Boleh buat macam-macam benda pelik-pelik lah. Benda pelik ni orang Melayu suka. Bukan orang Melayu sajalah. Semua manusia ni kalau cerita pelik memang suka. Cerita yang agak orang panggil tahyul sikit, tu dia minat. Kerana tu Allah Ta'ala cerita kepada para sahabat. Benda yang pelik tapi akidah betul. Cerita Nabi Zakaria. Cerita Maryam. Dalam surah Maryam. Tu cerita pelik-pelik tu. Cerita yang ajaib. Tapi cerita itu membina akidah. Bukan meruntuhkan akidah. Bukan tidak ada cerita yang pelik. Tapi kalau Quran cerita benda yang pelik, Allah Ta'ala menaikkan diri dia. Bukan menaikkan orang tu. Tapi kalau kita dapat cerita yang pelik-pelik, yang ajaib, kita menaikkan orang yang pelik tu. Sehingga penuhlah. Minta air tawar dengan dia lah. Minta semaya hajat dengan dia lah. Minta tahnik dia lah. Macam-macam. Sebab apa? Oh, dia tu wali, tu karamah, tu sebagai mana Indonesia. Orang gila pun jadi wali. Hak teruk lagi di Tarim tu ada seorang tu kata anjing pun wali. Oh, lagi bengong orang tu. Sakit kepala kita nak faham. Macam mana anjing boleh jadi wali pula? Ni semua berpunca daripada tazkiyatun nafs, tidak berdiri di atas iyyaka na'budu. Mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Baik. Boleh faham tu dah? Kemudian wat-tauhidu هو أول ما يجب على الإنسان الدخول في الدين الإسلامي وكذلك هو أول ما يجب على الداعية إلى الله عز وجل أن يعلمه للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. Baik. Tauhid dia kata mengesakan Allah, itu tauhid. Mengesakan Allah merupakan kewajipan yang awal, yang terawal. Awwalu ma yajibu al-insan, kewajipan yang awal di atas setiap individu yang ingin memeluk agama Islam. Mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Itu kewajipan yang terawal. Orang nak masuk Islam, mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Daripada sudut ucapan. Dari sudut amalan, mestilah wa amalun bil arkan. Amal dengan syariat. Amal dengan syariat Islam. Yang kita sebut sebagai syariat Islam. Taqriru bil lisan, tasdiq biqalbi, percaya dengan hati yang pertama. Bukan masuk Islam tu kerana nak kahwin, bukan masuk Islam tu kerana benda lain, tetapi masuknya ke dalam Islam dia tu kerana dia faham Islam tu apa. Orang yang macam ni Tuhan buka hidayah pada dia. Bukan masuk Islam tu kerana duit ke, kerana harta ke, macam mana yang berlaku di pendakwah kita pergi berdakwah, jamu orang kampung apa semua, dia pun masuk Islam. Alhamdulillah lah masuk Islam. Tapi tidak ada pengajian tauhid yang diberi kepada mereka. Yang diberi hanya duit. Semaya Jumaat sekali bagi RM10. Ada berlaku kan? Pergi, tiba-tiba duduk luar semua dia tu. Sebab apa? Minggu lepas tak bayar lagi kata. Minggu lepas tak bayar lagi. Bayar dulu baru naik semaya Jumaat balik. Tu dia. Sebab dia masuk tu bukan di atas ani'budullah, yang kita sebut tadi, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana tauhid di kewajipan yang terawal bagi orang yang memeluk Islam, demikian juga merupakan kewajipan terawal atas para pendakwah ke jalan Allah untuk diajar kepada orang ramai. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi bersabda kepada Muaz bin Jabal, semoga Allah meridai beliau ketika beliau diutuskan ke Yaman, sesungguhnya kamu datang kepada suatu kaum dalam kalangan ahli kitab, maka hendaklah perkara terawal yang kamu seru kepadanya supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cerita Muaz bin Jabal, cerita Muaz bin Jabal pergi ke Yaman ini, diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada i'jaz yang berlaku di situ, mukjizat Nabi. Nabi tak pernah sampai ke Yaman. Nabi tak pernah sampai ke Yaman. Nabi pernah sampai ke Syam.
Nabi pernah pergi masa usia Nabi kecil lagi bersama bapa saudara Nabi. Tapi ke Yaman Nabi tak pernah pergi. Di Yaman ini, di Sana'a tu, kawasan Sana'a tu ada satu dia panggil Babul Yaman, pintu Yaman. Zaman dulu orang duduk dalam kota Yaman. Di situ adanya Kaabah Abraha. Berhala Abraha ada di situ. Sekarang menjadi tempat pembuangan sampah saja. Masa saya mengaji tu saya pernah pergi, saya pernah sampai di situ. Di situ ada satu masjid, Masjid Mu'az bin Jabal. Rasulullah SAW suruh Mu'az pergi ke Yaman dengan pesanan, beberapa pesanan, antaranya yang kita baca ni. Satu lagi Rasulullah kata, kamu buat masjid betul-betul menghadap kepada satu bukit yang ada di Yaman itu. Kamu menghadap ke situ. Ini mukjizat Nabi. I'jazun Nabi. Disebut oleh Dr. Abdul Majid Zindani dalam kitab dia I'jazul Ilmi. Lepas tu Mu'az buatlah masjid menghadap di situ. Rupa-rupanya masjid yang paling tepat kiblatnya. Di antaranya masjid Mu'az bin Jabal di Yaman itu yang kita sebut di Mekah sebagai Rukun Yamani. Yang tuan pernah dengar Rukun Yamani tak? Rukun Yamani itu kalau kita suluh dengan satelit dia, betul-betul garis dia tidak lari walaupun 1 inci dengan Masjid Mu'az bin Jabal di Yaman itu. Itu mukjizat Nabi. Tanpa ada satelit pada ketika itu, cuma Nabi, Jibril beritahu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, memanglah yang paling tepat sekali menghadap kepada bukit itu. Bukit itu betul-betul menghadap kepada Rukun Yamani sampai kepada Baitullah. Itu cerita dia. Di antara benda yang Allah Ta'ala, yang Nabi SAW sebut pada Mu'az, kamu akan datang kepada satu kaum di kalangan ahli kitab. Ahli kitab ni maknanya orang yang dah biasa dengan dia panggil dinus samawi, agama langit. Orang yang biasa dengan kitab, biasa dengar perkataan Abdullah, orang yang biasa dah dengar perkataan jangan syirik ke Allah Ta'ala, yang biasa dengan syariat. Orang yang biasa, bukan orang tak ada agama. Orang yang biasa mendengar perkataan supaya balik pada Allah, maknanya dia ni ahli kitab. Ahli kitab ni pernah diseru oleh Allah dalam Al-Quran, katalah kepada mu kata wahai Muhammad, ya ahli kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, mari kita duduk. Ta'alau makna mari kita duduk sekali. Kita cek di antara kita ni kalimatin sawa baini wa bainakum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, qul ya ahli kitab ta'alau, mari duduk sini kita bincang kalimatin sawa, titik persamaan antara kita. Kalau ahli kitab di kalangan Nasara ramai masuk Islam. Ahli kitab Yahudi boleh bilang berapa orang, di antaranya Abdullah bin Salam. Kerana Allah Ta'ala sebut la tajidanna sa'adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina kafaru. Allah Ta'ala sebut tu, la tajidan, mu akan dapati bahawa asyadda betapa kuatnya permusuhan yang dibuat oleh orang Yahudi kepada orang Islam. Maknanya musuh Islam yang paling kuat sekali Yahudi. Adapun Nasara, hati dia Allah Ta'ala kata lembut sikit nak banding Yahudi. Yahudi ni dia tidak menerima tauhid bukan sebab dia tak tahu apa dia tauhid, tetapi dia tidak menerima tauhid kerana kesombongan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sombong dia pada Allah. Mana semangat Yahudi itu kuat. Dan dia kata nahnu abnaullah wa ahibba. Kami ni anak-anak Allah. Dan Allah Ta'ala amat sayang kepada kami. Semangat asabiyah yang ada pada Yahudi itu kuat. Sebab tu dia tak terima. Tak terima. Dan orang yang tahu kebenaran tidak menerima kebenaran, sememangnya Allah Ta'ala tidak buka pintu hati dia macam Yahudi. Tapi orang yang mencari kebenaran, masih lagi duduk dalam perkara tidak benar, tapi dia mencari kebenaran, Allah Ta'ala akan tunjuk pada dia kebenaran. Beza dua tu. Jadi puak-puak ahli kitab ni, makalah kamu perkara terawal kamu sebut kepadanya, hendaklah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengesakan Allah. Kenapa? Kerana ahli kitab dia telah mengubah agama dia
dengan menambah perkara-perkara yang tidak diajar dalam syariat dia, menyebabkan syirik pada Allah. Di sini boleh kita faham ibtida' ila syirk, permulaan kepada syirik, iaitu bid'ah. Boleh faham ni? Bid'ah merupakan permulaan kepada seseorang itu apabila nak syirik pada Allah Ta'ala. Sebab apabila mereka buat perkara-perkara tidak ajar oleh Nabi, tidak diajar oleh syariat agama, bermakna mereka takwil apa yang syariat ini sebut. Sedangkan syariat ini telah sempurna. Oleh kerana itu, jarang orang yang buat bid'ah ni tak syirik pada Allah. Mesti berakhir dengan syirik. Mesti. Tuan tengoklah mana-mana pun. Buat bid'ah. Seru Nabi, panggil Nabi, last sekali syirik. Last sekali capar atas kepala. Betul tak? Islam mana ada lambang, Islam tak ada logo. Tiba-tiba boleh capar atas kepala. Yahudi ada logo dia. Nasara ada logo dia. Agama-agama lain ada logo dia. Islam tak ada logo dia. Bulan bintang tu bukan logo Islam. Hubak politik bulan bintang tu. Zaman Uthmaniyah dulu lagi. Nak bezakan di antara Kristian dan juga kubah Kristian dan juga kubah Islam yang dibina gereja sebagaimana masjid juga. Tu benda. Dan syiar kepada bendera tu sendiri. Tapi lambang Islam tu bukan bulan bintang. Lambang kepada Islam ni Al-Quran Sunnah. Itu lambang kepada Islam. Al-Quran Sunnah Nabi SAW. Itu yang ditinggalkan oleh Nabi. Sebab tu saya kata, nak pakai capar pun pakai di kaki, jangan pakai atas kepala. Abu Jahal tengok berpening. Kalau Abu Jahal hidup dah, lagu mana? Kalau nak pakai capar serupa dengan Nabi, pakai di kaki. Kalau awak kata benda tu lakaran itu yang Nabi pakai di kaki baru betul. Sebab capar duduk di kaki, bukan duduk atas kepala. Yang ambil capar tu atas kepala. Kenapa tak ambil lakaran jubah letak atas kepala? Lakaran sugi letak atas kepala? Lakaran buah tamar letak atas kepala? Lakaran unta kalau tak atas kepala? Sebab Nabi naik unta. Nabi naik unta tu, unta yang bawa Nabi tu bawa satu tubuh Nabi. Capal tu dilindung kaki Nabi SAW. Sebab tu Nabi, ini adalah pakaian yang biasa, yang semua orang pakai. Mari budaya-budaya begini bermula dengan bid'ah. Bid'ah tu last sekali jadilah lakaran. Orang letak di atas shilling hari ni, orang letak depan kiblat, depan kiblat, depan mihrab, macam-macam dia buat. Itu semua permulaan kepada syirik. Permulaan kepada syirik. Memang syaitan akan pergi pada situ. Dan itulah perangai ahli kitab di kalangan Yahudi. Dia buat yang itulah. Sampailah dia mengatakan Uzair itu wakil kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara Masih ibn Allah. Allah Ta'ala menggunakan perkataan anak, bukan anak betul. Ada ulama kata anak betul, dia faham gitu secara zahir. Ada yang kata anak tu makna yang rapat dengan ayah. Nak masuk dengan ayah tu kena masuk dengan anak dulu. Sebab nak pergi pada ayah tu tak padan sangat, kena buat baik dengan anak dulu. Mudah-mudahan anak dia akan pujuk ayah dia. Itu adalah fahaman Yahudi. Fahaman Yahudi. Dan fahaman tu ada tak pada kita ni? Adalah. Sama juga orang, macam orang kita juga. Nak minta dengan Allah terus tak boleh minta dengan Allah. Kena minta dengan ni dulu. Nak tawassul dulu. Tawassul dengan Nabi, tawassul dengan siapa, tawassul dengan orang dah mati. Sebab dia berkat, dia ada kedudukan di sisi Allah. Boleh jadi Allah Ta'ala ni malu dengan dia. Kalau Allah Ta'ala ni malu kepada makhluk dia, tentu dah Allah Ta'ala ni malu kepada Nabi Ibrahim lebih layak lagi. Allah Ta'ala akan terima doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk Islamnya ayah dia. Tapi kenapa Tuhan tak terima? Berarti Allah berhak untuk buat apa saja, minta dengan Allah, bukan minta dengan manusia. Itu akidah. Baik. Kalau yang kata Wahabi ni payah juga. Kemudian waqad, sesungguhnya tawa'adallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala alladhi la yuzakkuna anfusahum bit-tauhid wal iman bil 'adzab bisyadid yaum al-qiyamah. Qala Allah ta'azza wa jalla wailul musyrikin alladhina la yu'minuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Allah Ta'ala sebut di sini, wa qala Ibnu Taimiyah
rahimahullah fi tafsir al-ayat as-sabiqah hiya at-tauhid wal iman alladhi bihi yazku al-qalb fa innahu la yatadammanu nafya ilahiyyati ma siwahu al-haqq min al-qalb wa ithbati ilahiyyah al-haqqi fil qalbi wa huwa haqiqatu la ilaha illallah wa hadha afdalu ma tazku bihil qulub. Baik. Wa qad tawa'ada, dan sesungguhnya Allah memberikan ancaman kepada dengan azab yang sangat pedih pada hari kiamat kepada mereka yang tidak menyucikan jiwa dengan tauhid, dengan akidah. Berdasar kepada firman Allah, dan ingatlah kata Allah, kecelakaan besar bagi mereka yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Meletakkan kuasa makhluk itu juga kuasa itu ada pada Allah. Itu makna syuraka. Allah Ta'ala telah pun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Allah Ta'ala berpakat dengan makhluk untuk sama-sama ada kuasa. Itu syirik. Bukan menduakan Allah, tapi meletakkan sifat yang ada pada Allah itu tak pada makhluk. Baik. Iaitu orang yang tidak memberi zakat untuk membersihkan jiwa dan hartanya. Membersihkan jiwa juga dengan kita melakukan sedekah. Membersihkan jiwa juga dengan kita infak, dengan kita zakat. Dan mereka pula kufur, ingkar akan adanya hari kiamat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata ketika mana menafsirkan ayat ini, hiya tauhid wal iman alladhi bihi yazqul qalb. Ia zakat adalah tauhid. Zakat disebut dalam rukun iman. Ya, dalam rukun Islam, dalam rukun Islam, iaitu bunyal Islamu ala khamsin. Diri Islam atas 5 perkara. Dalam hadis 40 Al-Nawawi pun ada sebut, antashhadu an la ilaha illallah, kedua kalimah syahadah tu, kemudian zakat, puasa, solat dan sebagainya, sampai cukup 5 perkara tu, dan keimanan yang menyucikan hati. Kerana zakat ini satu ibadah yang pertama menyucikan hati. Kita sanggup berkorban untuk Allah Ta'ala. Satu, tanda kita jadi hamba Allah. Sebab jadi hamba ini dia akan buat apa sahaja untuk tuan dia. Itu kaedah hamba. Kaedah hambanya, kalau zaman dulu seorang hamba dia terikat dengan tuan dia. Bermakna kita ni terikat dengan Allah. Sebab kita ni hamba Allah. Dan hamba, seseorang yang menjadi hamba kepada seorang zaman dulunya, dia tidak merdeka. Hamba ni maknanya tidak merdeka. Dia, tuan dia suruh apa dia akan buat. Maka kita segala apa yang Tuhan suruh kita buat. Kerana kita hamba dia. Kerana ia merangkumi penafian sembahan selain daripada Al-Haqqu, iaitu Allah, daripada hati, dan penetapan sembahan Al-Haqqu dalam hati. Dia panggil nafi dan juga isbat. Nafi menafikan lain dalam hati kecuali Allah. Isbat hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja, yang lain tidak. Dan ini perlu duduk dalam hati. Inilah orang panggil tauhid. Apabila seorang itu mengeluarkan zakat, bermakna dia telah mengakui Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan. Dengan cara yang macam mana? Yang pertama, rezeki itu mari pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebutlah Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kamu kena beri di atas apa yang aku kurniakan kepada kamu. Yang ni bukan milik kamu, yang ni milik aku, tapi aku beri kepada kamu. Aku beri kepada kamu ni ada hak untuk orang lain. Kamu ambil bahagian kamu, selebihnya hak orang lain. Disebut sebagai zakat. Disebut sebagai zakat. Baik, tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Seseorang tidak akan mengeluarkan hartanya jikalau dia merasakan harta itu hak dia sepenuhnya. Di situ tauhid tu. Di situlah tauhid. Allah panggil iman kepada Allah Ta'ala. Seseorang tidak akan mengeluarkan hartanya apabila disuruh oleh Allah dalam keadaan dia tidak faham bahawa harta itu pinjaman yang Allah Ta'ala bagi pinjam kepada dia. Dalam Quran begitu banyak ayat. Allah Ta'ala di antaranya Allah Ta'ala sebut perkataan jual beli, hal adullukum ala tijarah, aku nak jual beli dengan kamu ni,
jual beli yang keuntungan dia boleh jauh daripada azab api neraka Allah. Hal adakah mu nak jual beli dengan aku? Tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasul. Kamu kena beriman kepada Allah dan Rasul. Tu jual beli Allah Ta'ala. Wa tujahidu fi sabilillah. Kamu berjihad jalan Allah bi amwal, dengan harta kamu. Jual beli dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya ayat ni nak bagi kita malu sikit. Nak bagi kita malu. Nak jual apa dia bagi pada kita? Sampai Allah Ta'ala nak beli dengan kita. Padahal benda hak dia bagi. Benda ni dia bagi. Harta ni Allah Ta'ala yang bagi. Tapi Allah Ta'ala kata aku nak jual beli dengan kamu di atas harta kamu. Sepatutnya Allah Ta'ala tak sebut begitu. Macam seorang ibu lah. Seorang ibu. Ibu kata pada anak dia nak pinjam duit malu tak kita sebagai anak? Malulah. Sebab ibu ni tak perlulah pinjam duit, kita bagi duit keperluan kepada dia. Sebab dia ibu kita. Tapi dalam ayat lain juga Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita bahawa jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat lain Tuhan sebut, Allah, aku nak pinjam daripada kamu. Pinjam. Perkataan pinjam Allah Ta'ala gunakan. Jadi nak pinjam macam mana? Hak dia. Tapi nak suruh bagi kita ni malu sikit. Bahawa kita duk pinjam hak orang, kita duk rasa hak kita. Tak malu gitu. Contoh saya bagi, mesin rumput. Mesin rumput. Kita pinjam hak kawan kita. Lama pinjam. Nak potong rumput apa tak tahulah. Lama pinjam. Kawan kita kata, mesin rumput tu saya nak pinjam sekejap. Padahal hak dia, malu tak kita? Malu dia kata perli banyak ni. Dah. Perli banyak ni. Siapa Allah Ta'ala guna perkataan tadayun, mana pinjam. Aku nak pinjam daripada kamu. Allah nak pinjam apa? Hak dia. Sepatutnya dia minta je, nak suruh kita rasa bahawa malunya kita. Siapa Allah Ta'ala minta pinjam pun punya kedekutnya kita. Baik. Itu satu penafsiran. Dan inilah hakikat la ilaha illallah. Dan inilah asas utama penyucian kepada jiwa kita. Saya sebut tadi zakat adalah tauhid dan keimanan yang menyucikan hati kita. Orang yang berzakat bukan sahaja menyucikan harta, tapi menampakkan dia tu hamba Allah Ta'ala, sanggup dia keluarkan apa yang ada lebihan daripada dia yang Allah Ta'ala telah bahagikan. Innamas sadaqal fuqara wal masakin wal amil 'alaiha wal muallaf. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah bagilah tu. Zakat untuk siapa? Al-fuqara, fakir, miskin, orang yang nak dekat dia dengan agama, dan juga wal yatama wal masakin, orang anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Dibahagikan oleh Allah Ta'ala siap-siap dah. Allah Ta'ala tak katalah mau berilah siapa-siapa pun tak apalah. Kalau Allah Ta'ala kata begitu, senang kita beri pada kawan kita beri hak kita. Pakai tukar-tukar begitu, pakai tipu Tuhan begitu. Dah, bukan kita tipu Tuhan macam orang Cina ni. Letak buah limau, buah apa, buah apple apa tu, hak plastik. Kita berlaku begitulah pada hari ni. Apatah lagi bila masalah korban, gitu juga. Kamu bahagian aku ni, aku beri kamu. Hakmu beri kat aku. Dapat makan sama-sama. Tukar bahagian. Nah, last sekali kita adik-adik kita yang makan daging tu tak beredar ke lain. Sebab tak apa, saya bagi adik-adik saya ni. Adik-adik saya bagi bahagian dia. Tipu Tuhan tu orang panggil tu. Macam mana Allah tak nak terima amalan yang begitu? Kita mesti ada petunjuk pada amalan yang kita buat ini. Itu petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu petunjuk yang paling baik sekali. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuklah petunjuk Nabi dalam masalah ibadah. Zakat ni kadang-kadang orang kita ni lupa bab zakat. Sebab tu ada seorang tok guru tu dia kata, dia marah Dr. Qaradawi. Sebab Qaradawi kata zakat pendapatan kan. Itu masalah khilaf lah. Dr. Qaradawi sebut. Kalau kita baca fiqh Islami wa adallatuha, fiqh Islami ditulis Dr. Wahbah. Dalam masalah zakat ni, di antara pendapat yang kena keluar zakat dan pendapat yang tak payah keluar zakat, dua pendapat. Dr. Wahbah suruh pegang kepada pendapat yang kena keluar zakat sebab menguntungkan orang miskin. Boleh faham ni?
Walaupun ada setengah pendapat kata tak payah keluar zakat pendapatan, tapi ada pendapat yang kata kena keluar zakat pendapatan. Kita kena pakai yang keluar tu sebab untung orang miskin banyak. Orang miskin akan dapat keuntungan yang banyak kalau kita guna fatwa tu. Dan hidupnya agensi zakat dalam negara ni kerana zakat pendapatan lah. Hidupnya. Dia tak setuju Datuk Seri Qaradawi, tak apa, tapi jangan kata Datuk Seri Qaradawi tak betul. Jangan kata sewel. Dah, jangan kata sewel. Tak padan nak kata Datuk Seri Qaradawi gitu. Tak padan. Saya dulunya, nak cerita hal saya dulunya orang yang tak setuju Datuk Seri Qaradawi ni. Sebab saya baca kitab Raddu al-Qaradawi. Rad Qaradawi. Ulama Saudi tulis kitab tu. Banyak benda juga dia disebut pasal Datuk Seri Qaradawi kalau kita tengok satu hal. Kemudian saya kata, kamu jangan baca yang tak suka saja. Cuba kamu baca tuan punya hak tu macam mana. Tuan punya kitab tu. Jadi Syekh ni hadiah pada kita. Hadiah pada kita khazanah tulisan Datuk Seri Qaradawi. Baca habis. Aulawiyatnya, fiqh daulahnya, fiqh siasahnya, fiqh siyasah syar'iyyah ruddu ala syubhat, di antara tulisan Datuk Seri Qaradawi yang hebat dalam masalah politik. Semualah termasuk fatwa muasir. Kita pun ambil yang orang tak setuju Datuk Seri Qaradawi itu kita letak tepi, kanan kiri. Dia jawab. Datuk Seri Qaradawi kata gini, dia jawab gini. Datuk Seri Qaradawi jawab balik. Ada jawapan. Oh, rupa-rupanya. Alhamdulillah Allah Ta'ala buka hati kita bila kita cari kebenaran, Tuhan buka. Memang adalah benda-benda Datuk Seri Qaradawi ni pendapat dia agak pelik, tetapi bersesuaian dengan apa yang disebut di tempat itu. Bersesuaian dengan tempat tu. Sampai orang kata Azhar tak pakai pendapat Qaradawi. Azhar tak pakai Qaradawi macam mana? Qaradawi ni ditulis kitab Al-Halal wal Haram tu, salah satunya permintaan daripada ulama Azhar. Kerana banyak soalan yang masuk kepada dia. Bertanya bagaimana kami duduk di negara barat, kami makan steak yang campur dengan wine. Ya, steak tu campur dengan wine. Kami duduk negara barat, tak ada makan daging tu daging halal, daging lembu, tapi dimasak dengan wine. Di antara Datuk Seri Qaradawi sebut dia guna dua kaedah, istihalah dengan istihlal. Benda yang tenggelam dan benda yang telah bertukar daripada halal, daripada haram kepada halal. Tak ada unsur mabuk dalam tu. Disebut Datuk Seri Qaradawi benda-benda begitu dalam kitab Al-Halal wal Haram. Banyak lagi lah pendapat Datuk Seri Qaradawi. Di antara pendapat yang agak kontroversi jugalah, iaitu orang yang menuduh Datuk Seri Qaradawi liberal. Contoh, dia kata liberal. Dia kata liberal Datuk Seri Qaradawi. Sebab apa? Sebab dia sokong liberal. Bukan dia sokong liberal. Dia kata dalam negara yang kafir, dalam negara yang kafir, di antara orang yang ekstrim memegang agama, contohnya Buddha, memerintah dengan liberal memerintah. Dia kata baik liberal, sebab liberal membuka kebebasan. Di sebalik kebebasan itulah Islam ambil peluang untuk dakwah, sebagaimana berlaku di UK zaman sekarang kan. Bila liberal demokratik naik jadi pemimpin, tengok gereja pun kena jual. Sebab orang Islam ramai. Tapi bila naiknya pemimpin yang anutan agamanya begitu kuat, bukan agama Islam, agama Hindu macam Modi di India, apa jadi pada orang Islam? Bermakna Datuk Seri Qaradawi guna dua kaedah, di antara mudarat besar dengan mudarat kecil. Dua mudarat, kita kena ambil mudarat yang kecil, nak banding mudarat yang besar. Betul lah kaedah dia tu. Nak kata sewe kat mana? Nak kata mu sewe kan marah. Tak. Tapi memang perkataan hak dia kata tu akan balik kepada dia juga satu hari nanti kalau tidak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahayanya tuan-tuan. Baik. Ibnu Qayyim, semoga Allah Taala merahmatinya, qala Ibnu Qayyim, qala aktsarul mufassirin min as-salaf wa man ba'dahum yat-tauhid shahadatu an la ilaha illallah wal iman alladhi bihi yazqul qalb wa huwa aslu kulli zakatin wa nama'in. Majoriti mufassir, ahli tafsir daripada kalangan salaf yang datang selepas mereka mengatakan zakat adalah tauhid. Sebab ianya penyaksian bahawa tiada ilah sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Bila seseorang tu keluar zakat, maka dia telah pun menjunjung perintah Allah Ta'ala.
Dengan sendirinya dia mentauhidkan Allah dalam bab pengurusan harta dia. Dan iman yang menyucikan hati dia. Dia bukan sahaja menyucikan harta, tapi menyucikan hati dia. Kerana dia redha beri sebahagian daripada harta dia. Walaupun dia dapat kepada dia senyap-senyap seorang dia pun tak ada orang tahu. Tapi dia bagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bentuk penyucian jiwa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim ini. Dan ia merupakan asas bagi setiap proses penyucian jiwa dan pembangunan hati. Baik. Sebab itu tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham perkara yang pertama yang kita belajar pada malam ini, kesimpulan yang saya boleh buat, bahawa tanpa tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penyucian jiwa itu tidak akan berlaku. Maka kena bina penyucian jiwa itu di atas tauhid. Ada beberapa muka surat lagi yang disebut berkenaan dengan ini sebelum daripada masuk yang kedua, iaitu doa sebagai miftahu zakatin nufus. Doa merupakan kunci yang kedua dalam masalah mentauhidkan Allah, dalam masalah menyucikan jiwa ini. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat pada hari ini, macam mana pun kita, kalau kita tidak belajar tauhid, pembersihan hati kita daripada syirik itu tidak berlaku. Berlakunya bersih daripada syirik kerana kita mengaji tauhid. Tidak mungkin syirik dengan tauhid itu boleh hidup sekali. Tak mungkin. Kalau tauhid masuk, syirik itu tertendang dengan begitu saja. Dan kalau syirik masuk, kita tak berjaya untuk bersih dulu syirik ni, bertaubat daripada syirik itu, tauhid tidak akan masuk. Bagaimana contohnya ibarat gelas yang telah diisi dengan pasir. Dia kena buang dulu pasir itu bersih dulu, baru kita boleh buat minum air. Begitulah hati yang syirik, kena buang dulu benda-benda syirik, benda-benda khurafat yang ada pada tubuh kita, yang ada pada kefahaman kita. Barulah kita mengaji tauhid, tauhid itu melekat. Tauhid itu melekat. Kena buang dulu syirik. Nak buang syirik itu kena tahu syirik itu macam mana. Kita mengaji semua dah, alhamdulillah. Disebut musyriki Mekah tu, kenapa sebut musyriki Mekah? Bukan dia kata Tuhan tu tak ada, tidak. Kerana dia meletakkan kuasa yang ada pada makhluk itu, ada juga pada Allah Subhanahu, ada pada Allah, ada juga pada makhluk. Allah Ta'ala tahu benda gaib, makhluk pun tahu juga benda gaib. Allah Ta'ala maha berkat, makhluk berkat juga. Itu bentuk syirik. Sebab itu disebut sebagai musyrikin. Musyrikin jahiliyah. Kenapa sebut jahiliyah pula? Sebab apa disebut jahiliyah? Jahiliyah kerana mereka mengubah agama sampai nampak bodoh kehidupan mereka itu, tawaf sambil telanjang. Sebab tu orang yang ubah agama ni nampak tak cerdik. Kalau nak kata bodoh, nampak kasar sangat tak? Tak cerdik. Nampak tak cerdik. Menari, berjoget, berqasidah, bergenang, gong-gong, tak cerdik tu orang gitu. Tak cerdik. Dalam masjid lagi Islam suruh diam je. Tapi kita bergendang dalam masjid. Bacaan kuat pun tak bagi. Sehingga kan fatwa yang menjadi kontroversi juga. Itu kalau mungkin makmum masbuk kan, makmum masbuk tak boleh nak buat jemaah yang lain sebab ganggu orang yang sedang masbuk yang lain. Contoh ada seorang masbuk depan, kita pergi sentuh dia jadi imam. Saleh Fauzan kata tak boleh buat begitu, kerana dia mengganggu jemaah yang lain. Dalam mazhab Hanafi tak ada lah tu imam kedua, tu imam ketiga ni, itu imam pertama je. Kalau kita boleh buka fiqh Hanafi dalam bab ini. Sebab apa? Mengganggu orang tengah semayang, mengganggu makmum masbuk yang lain, yang terlewat mari semayang. Kita tiba-tiba nak buat jemaah yang lain, kecuali kita musafir, itu masalah lain lah, itu kitab lain, itu bab lain. Tapi saya nak beritahu, begitu jaganya Islam daripada mengganggu orang lain. Ni tiba-tiba astagfirullahalazim, astagfirullah, lepas semayang bergegar telinga ni. Kita tu rokok tu baca kul huwallahu ahad, Allah tak tahu apa. Rokok baca kul huwallah sebab diganggu. Sedangkan ibadah zikir itu seorang-seorang. Ibadah zikir zaman Nabi itu seorang-seorang. Bermakna kalau ikut petunjuk Nabi, tidak akan datang benda-benda begini. Masalah tu tidak akan timbul. Sebenarnya bila ikut petunjuk hawa nafsu lah. Dan hawa nafsu ni dia berlawan dengan wahyu daripada dulu lagi. Hawa nafsu ni duduk dengan syaitan kuat. Jadi hawa nafsu ni kita nak bersih, nak didik supaya mari duduk dengan malaikat ni. Kalau tak ada tauhid, ada syirik, dia tak mari. Sebab nafsu ni berkenan kepada benda-benda yang cenderung kepada benda-benda yang tak elok. Cuma kita nak didik dia, nak tazkiyatun nafs supaya mari duduk dengan Nabi. Itu kerja Nabi SAW. Bukan ambil nafsu tu buang, tidak. Tak ada ilmu betapa dalam gua ke apa nak asingkan diri, tidak ada.
Kerana nafsu tak boleh dibuang nafsu ni, nak buang macam mana? Allah Ta'ala buat Nabi tu lupa. Allah Ta'ala buat Nabi tu sebab nak bagi tahu Nabi tu manusia lah. Kalau tak buat Nabi tu lupa, kalau kita lupa, kita nak buat macam mana? Tak ada petunjuk daripada Nabi. Dan nak bagi tahu Muhammad ini basyarun mithlukum, manusia macam kamu, bukan malaikat. Kerana orang musyrikin Mekah kata, kenapa tak lantik malaikat? Nak lantik malaikat macam mana? Malaikat tak makan, tak minum, tak tidur, tak bini, tak beranak. Manusia ni nak makan, nak tidur, nak bini pula, nak banyak, bukan seorang saja je. Betul tak? Contohlah tu lah. Maknanya tak ikut apalah, kita kena duduk diam kalau ikut malaikat. Kalau Nabi daripada kalangan malaikat. Jadi situ kita kena faham. Wallahu a'lam, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi